Baik, Alhamdulillah. Selamat kembali bersama kami dalam rancangan Rampai Pagi. Tibalah masanya yang dinantikan oleh penonton-penonton kita ni ya untuk sama-sama mengetahui mengenai dengan negara pintar terhubung membawakan tajuk kelas 9 Terhad. Alhamdulillah sudah pun berada di samping saya, di sebelah kanan saya iaitu Yang Mulia Tuan Muhammad Faizal bin Haji Othman, merupakan Assistant Principal Surveyor Pihak Berkuasa Maritim dan Pelabuhan. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Apa khabar? Sihat? Sihat, alhamdulillah. Sebelumnya kita ucapkan selamat Hari Raya terlebih dahulu ya kepada Tuan Muhammad Faizal. Kami masih lagi berada di bulan Syawal dan terima kasih juga ya di atas kesempatan untuk bersama kami pada pagi ini mengongsikan berkenaan dengan kelas 9 Terhad ya. Jadi memulakan ruangan wawancara ini, pertama kita tanyakan terlebih dahululah ya kepada Tuan Muhammad Faizal, apa dia lesen kelas 9 Terhad ini serta apa sebenarnya matlamatnya? Silakan Tuan. Okey, lesen kelas 9 ni actually kalau andang favorite lah orang mengayal selalu ni. Andang orang ngatu ni, orang mintalah untuk training. Tapi lesen kelas 9 ni ia dikeluarkan oleh MPABD. Lesen yang dikeluarkan oleh MPABD tu dulu dikenali Jabatan Laut. Kalau orang lama-lama Jabatan Laut ni orang tahu tu. Okey. Jadi masa ni anda MPABD. Okey. Ianya lesen kelas 9 bagi pemandu motor sangkut. Bagi pemandu motor sangkut, sama ada orang kan itulah mengayal ke atau santai-santai ke, menambang ke, diorang ni perlu ada lesen kelas 9. Okay. Jadi itu juga ada one part juga diorang ni macam bukan syarat macam umur, mestilah dalam 18 tahun. Pandai mengendalikan, pandai maka itulah perahu itu sama lulus ujian kesihatan. Okay. Dalam kalau ujian kesihatan itu tani boleh di mana-mana klinik lah, klinik kerajaan ataupun swasta yang ditiraf. Medical check. Medical check tu. Lulus, alhamdulillah bolehlah mengambil lesen kelas 9 ini tadi ya. Jadi sekali lagi untuk lebih jelasnya hanya untuk perahu ataupun kapal yang bermutu sangkut sahaja. Kalau yang berkayak apa itu ni tidak memerlukan di laut sahaja ya. Enjin motor sangkut itu sudah tu. Okey. Baik. Matlamatnya tadi Tuan? Matlamatnya untuk tadi orang lesen kelas 9 ini untuk meningkatkan taraf keselamatan di perairan Brunei. Orang dulu ndak tahu apa-apa, turun-turun ayam saja sudah belajar kelas 9 nanti akan diajar macam-macam tu. Dari segi macam peraturan-peraturan di laut, macam sekiranya bendera semua. Ada nanti nanti tunjukkan dia punya, saya terangkan lagi sikitlah. Insya-Allah selepas ini ya. Selepas ini nanti ya. Baik. Iya, alhamdulillah. Jadi kita ketahui sedikit sebanyak mana dengan lesen kelas 9 Terhad ini dan juga beberapa maklumatnya ya. Jadi bercakap dengan proses. Bagaimana dengan proses permohonan ya bagi lesen kelas 9 Terhad ini? Okey, prosesnya masa ni adalah biasanya orang datang ke MPABD, bangunan Jabatan Laut dulu tu semuanya tempatnya sama tu Mas sana. Okey, di sana diorang sekarang akan mengisi borang. Ada borang kelas 9 tu. Lesen kelas 9. Jadi sana diorang akan mengisi ia punya borang tu. And then kalau kan ke sana bawa dia gambar pasport dua puting sama atau fotokopi IC. Itu saja yang diperlukan dulu sebelum untuk permohonan itu. And then dari sana tu sekarang permohonan itu sekarang diproses. Lepas tu menunggu surat panggilan. Ada kami bagi surat tu tarikh bila diorang akan membuat kursus-kursus itu sama taklimatnya lah. Dari sana sekarang sudah kena panggil. Diorang kena panggil, ada hari sekian hari bulannya. Jadi yang mula-mula kena buat taklimat. Taklimat yang memberitahu yang apa yang akan dipelajari nanti. Apa SOP yang ada kami masa ni di MPABD masa ni.
Ya, seperti yang kita paparkan pada ketika ini, Tuan, ya, proses mendapatkan lesen kelas 9 Terhad ini tadi. Baik, tadi singan apa tu? Ujian menghadiri kursus. Menghadiri kursus, taklimat dulu tadi ya. Tadi kalau taklimat, itu ada nanti diterangkan nanti oleh tenaga pengajar kami itu. Ya. Yang SOP yang kami ada nanti untuk sama apa yang tajuk-tajuk akan atau diajar nanti dari sana. Lepas itu menghadiri kursus. Itu selalu mengambil masa dalam 1 ke 4 hari, 4 hari lah. 4 hari. Yang mana hari pertama itu biasanya yang kami buat tajuk subjek yang diajar itu macam asas-asas engine situ 1 hari itu. Selepas itu barutah yang yang lain-lain itu. Jadi sudah 4 hari dan hari kelimanya biasanya diorang mengambil exam. Exam ujian peperiksaan kelas 9 Terhad. Sekali selepas ujian baru ada penyerahan lesen diorang. Jadi dari sana tadi tahu bayarannya RM7 saja tu. And then lesen 9 lesen itu sekarang ia punya tarikh mansuhnya sampai pencen tu yang baru itu dari start apply sampai umurnya 60. Jadi sudah itu tarikh mansuhnya tu. And then selepas tu 60 tahun ke atas boleh disambung, tapi orang depend orang punya lulus ujian pemeriksaan kesihatan. Tahun-tahun lah tu mesti dibuat. Iya, baik ya. 60 tahun barulah buat ujian kesihatan lagi. Jika masih fit, jika masih sehat, ya, untuk mengemudi perahu ini tadi dan sebagainya, barulah akan di-renew lesen tersebut dan bolehlah meneruskan lagi. Lepas itu ia valid berapa tahun lagi tu? Setahun. Setahun. Baik ya. Jadi kalau usia masih muda, 20 lebih, 30 lebih, rasanya berbala lah ya untuk mendapatkan lesen kelas 9 ini. Ada queue masa ini, Tuan, untuk mendapatkan lesen ini? Masa ini queue-nya orang ada sampai dari 2020 masih queue. The problem kami Mas Ali ada ialah due to COVID ya. Jadi semua kelas-kelas satu di cancel. Jadi ada backlog. Jadi ramai itu orang menunggu. Itu antara cabaran COVID-19 yang dihadapi pada ketika ini. Ada. Walau bagaimanapun, kita percaya ada usaha-usaha yang dijalankan ya, bagi memastikan kelancaran dan kelicinan ya, untuk orang-orang kita yang berhasrat untuk mendapatkan lesen kelas 9 Terhad. Pada masa ini pun kami hari ini kami sudah start membuat kelas 9 di Temburong. So the next one will be di mana ni, di Jabatan Laut lah, MPABD ya, di Serasa nanti. And then selepas itu mungkin di Tutong. Kami akan buat. Ianya akan sebulan sekali kami buat dia punya kelas. Sebulan satu kali kelas. And then kelasnya seminggu one whole 5 hari lah. Dari selalunya kami buat dari hari Isnin sampai hari Jumaat. Full day lah tu. Iya, baik ya. Berikutnya ini, Tuan, ada beberapa soalan lagi yang ingin kita tanyakan ni. Jadi bayaran sudah kita ketahui tadi, RM7 ya, dan lesen tersebut valid sehingga umur kita ni 60 tahun. 60 tahun barulah periksa kesihatan, setahun barulah kita ni renew lesen tersebut ya. Jadi berbalik semula kursus tadi, apa tajuk yang akan diajar di dalam kelas 9 Terhad ini tadi? Tadi katanya hari pertama mungkin sepenuhnya mengenai dengan betul sangkut. Actually kalau punya pemeriksaannya tu ada dalam 2 paper tu. 2 paper. Paper A nya orang paper A sama paper B. Kertas A, kertas B. Jadi passing marknya untuk lulus 75%. And then soalan-soalan semua subjektif yang ABC berpilih tu. Sekali kertas A soalan-soalannya yang terkandung dalam kertas A yang macam tajuknya asas-asas enjin, peraturan-peraturan yang ada di kapal perdagangan. Kapal perdagangan.
dan alat-alat keselamatan. Peraturan kapal perdagangan itu artinya macam apa kesalahannya, macam berapa dendanya, kompaunnya, okay. Serta alat-alat keselamatan. Yang keselamatan itu pun sama je macam barang-barang yang ada yang mesti dibawa masa di perahu. And then samping itu juga macam tani naik kereta, tani cek dulu kan, ni kami ajar juga macam mana mencek perahu kita sebelum kita buat perjalanan. Okay. Baik, itu kertas A tadi kertas bagi kertas B, peraturan mencegah pelanggaran di laut 1972. Ini barangkali orang tani dah banyak tahu tapi kalau orang kapal tahu ni peraturan mencegah pelanggaran laut ni. Ianya dipakai di antarabangsa tu semua kapal kebanyakannya memakai undang-undangan ni. Jadi untuk menseragamkan orang ni supaya sama, orang punya faham, orang punya peraturan-peraturan ini. Jadi kami ajar supaya yang di kapal-kapal besar macam kapal kargo, tanker semua tu orang pakai peraturan ini kan. Jadi supaya tani dalam satu level sama. Jadi faham apa tindak-tindakan yang orang buat dari sana. Sama isyarat kecemasan. Isyarat kecemasan. Jadi kalau orang ada kecemasan, jadi di kapal ni orang banyak, kalau orang ada kecemasan kadang-kadang orang naikkan bendera tani, mana faham kan? Kalau orang-orang tani tidak faham. Jadi kami terangkan itu. Jadi kalau kapal itu ada kecemasan, tani boleh menolong. Boleh menolong orang. Tidak payah di telefon dapat, tani tahu sudah signalnya tu orang dalam kecemasan. Sama juga tani, orang akan faham kalau tani ada tahu teknik macam mana kalau dalam kecemasan apa tani buat. Jadi orang kapal yang besar itu pun faham. Orang membantu. Yang tani ni boleh orang membantu tani dalam kalau tani dalam kecemasan, macam mana menarik. Kalau tani dalam kecemasan, macam mana akan menarikkan perhatian orang arah tani. Jadi di sana kami akan mengajar juga sama orang pancang-pancang, buoy semua tu. Kalau macam di darat tani tahu ni macam tanda ni apa, tanda ni apa. Tapi kalau di laut lain lagi tandanya tu. Ada pancang, ada buoy. Jadi dorang yang kami ajar tu, jadi dorang tahu apa pancang-pancang tu, dan di mana yang dah boleh diampiri, dah boleh orang dah boleh diagah, jadi orang apa artinya pancangan ni, apa artinya pancangan ni. Jadi dorang faham. Orang macam jalan raya, macam tani jalan raya ada satu sebelah, orang dua jalan kan tu. Kalau di laut ia ada tu. Jadi kalau orang ada pancang-pancang itu, jadi orang tahu di mana orang akan lalu. Macam jalan raya tapi ia dah nampak. Macam tani jalan raya, tani nampak kan berpet benda, ada bahagiannya. Tapi kalau di laut ada tu. Jadi kami ada pancang-pancang itu beritahu macam mana di mana dilalui. Jadi orang ada pakai lampu benda. Dan kalau kadang-kadang kapal tani tahu mana depannya, mana belakangnya. Kalau kereta tani tahu kan, lampu depan yang terang-terang itu kan putih semua lampunya. Adapun kuning, belakang merah. Tani tahu di mana depan, mana belakang. Kalau malam, kalau kapal tani dah tahu kan, semua tani lihat lampu ni sama saja. Tapi ada tani tahu, kami ajar nanti kalau hijau sebelah kanan, sebelah merah sebelah kiri kapal itu yang tadi nampak. Jadi itulah kami ajar nanti. Dari orang siang malam, jadi orang boleh tahu apa yang ada di laut itu. Pasal di laut tani kan banyak platform, banyak kapal, orang kuai-kuai melintas sana. Jadi tani boleh nampak apa kapal itu buat aktiviti di laut pada ketika itu ya. Saya dengar juga daripada rakan-rakan kita ada satu-satu kawasan itu yang nampak seperti boleh dilalui. Rupanya di bawah lautan itu berbatu yang panjang. Kalau air tuhur, kita ni dah nampak boleh terjadi kita ni sebab tu ada dibagi pancang itu. Jadi tani tahu, dia orang dapat baca kawasan aninya anda dapat tani lalu, jangan limpas aninya. Pasal sana tu orang tuhur kadang-kadang anda tani tahu. Kalau malam mana tani nampak kan. Betul. Jadi dari sana tadi melihat dia orang kalau sudah tahu melihat pancang-pancang ni,
Jadi orang keselamatan tani makin tinggi kan tu. Jadi itulah target kami je tu. Ya. Jadi bercakap mengenai dengan kertas peperiksaan, kita bincangkan mengenai dengan kursus kelas 9 terhad ini. Jadi tadi ada 2 kertas peperiksaan, kertas A dan juga kertas B. Dan ada juga yang bertanyakan, sempat bertanyakan berkenaan dengan kertas tersebut. Adakah ianya berbentuk MCQ kah ataupun subjek MCQ tu, soalan-soalannya tu. Jadi kita ni pilih soalan, kita ni bagi soalan dan ada jawapannya. Ada 4 jawapan tu diberikan. Semua soalan itu dalam 20 soalan. Passing marknya 75%. Salahkan 3 ataupun luruskan 17. Itu saja. 3 saya salah, atau pas ataupun luruskan 17. Itu saja. Okey, kertas A dan juga kertas B masing-masing MCQ. Sama. Sama. Okey, baik ya. Itulah jadi perkara ini akan nanti ketika kursus diberikan buku untuk dikaji dan juga dipelajari. Ada. Kami sebelum kursus ada nanti masa taklimat ada kami bagi buku untuk kelas 9 untuk diorang, untuk panduan diorang lah, untuk diorang belajar semua ada kami bagi tu nanti untuk kami pinjamkanlah. Dan nanti tempoh di 5 kelas hari rasanya cukup untuk memahami dan juga mempelajari itu. Kan pada kebiasaannya 4 hari kursus, hari ke-5 periksa. Hari 5. Jadi kalau bagi orang yang ada kursus itu, kalau boleh bertanya-tanya tah. Bertanya-tanya kalau tenaga pengajar itu mengajar, kadang-kadang orang dah tahu tadi orang berboyah jam mula tah. Tapi dia tadi tahu kan dia orang aninya ditanya pun diam-diam saja. Tapi kalau boleh apa saja query, apa yang dah faham itu cuba tanya sejarah tu. Pasal yang mengajar ni pun yang berpengalaman sudah. Orang pernah kerja di kapal semua tu. And then tu saja lagi kalau macam ada 2 ni kalau periksa ni, satu bertulis, satu mungkin lisan. Yang bertulis yang macam biasalah tu tulis lisan tu kadang-kadang ada orang macam mata kurang, orang batah membaca. Itu boleh kami buat macam kami bagi periksa lisan lah, kami soal. Jadi dah mengambil masa dia orang akan baca, dia orang ada mata kurang awas ke apakah. Jadi dari sana sekarang kalau waktu sebelum masa taklimat itu beritahu tiap kalau ada masalah membaca ke, ada masalah dah berapa membaca ke, beritahu arah tenaga pengajar itu. Dia orang sekarang mengajar dan sudah periksa nanti dia orang arrange macam mana. Secara lisan atau lisan ataupun bertulis. Ujiannya memang bertulis sahaja. Maksud saya ujiannya memang bertulis ataupun secara lisan. Ujian praktikal maksud saya ada. Sebenarnya belum ada, tapi biasanya kalau di laut ini biasanya orang ke laut ini sudah menyorang alum lagi diorang ambil lesen, diorang pandai sudah tu kan. Biasanya tahu sudahlah diorang memegang enjin tu kan. Kami carikan tu supaya diorang ni mesti pandai memegang enjin. Boleh kalau diorang mau belajar lagi, diorang bagi atau belajar di ada satu swasta ada diorang company swasta. Sana diorang boleh belajar kalau mau basic lah dari awal basic, tapi diorang kalau orang-orang tadi ni biasanya di rumah saja orang tahu tu sudah macam mana memegang enjin benda tu. Ya, alhamdulillah. Jadi kita nampaknya sudah pun berada di penghujung segmen wawancara itu. Jadi kita ada satu video yang mungkin dapat kita saksikan ya sebelum kita ni pergi lebih lanjut lagi. Iya, insyaAllah selepas ini nanti ya kita ni akan sama-sama saksikan paparan tayangan klip video ini. Assalamualaikum guys. Aku ada perahu guys. Tu nah perahu guys. Sebelum kita ni turun guys, perawannya harus dicek dulu guys. Jom kita lihat guys. Oke guys, ini untuk keselamatan guys. Penting nih guys. Perahu masih kadang naik sudah guys. Masalahnya kawan-kawannya lagi guys, belum ada timbul-timbulnya guys. Hei Bem, di mana kau Bem? Akhir sudah Bem. Ayo, jangan naik. Ayo sudah. Sul. Apa lagi? Ani ba, kau akan bawa ke lautan ni ba? Ada lesen mo ka? Ya deh, cukup sudah semua tuh. Kesalahan tuh. Ini yang penting nanti kita pakai lah. Pakai dia awalnya nih. Pakai dia? Pakai dia? Sul. Dulu aku menelpon binian ko dulu. Halo, ini abang ke laut nih sama si Kamsul. Hah? Durang kan ikut? Nggak dapat nih, bodot sudah nih, nggak dapat nih. Oh, oke. Assalamualaikum. Oi Bem, pasang jeb semua tadi tuh Bem. Jangan di sarungannya Bem.
Ya, alhamdulillah. Demikian tadi kita melihat sedikit ya video, memang menciut hati juga. Betul. Penuh dengan prosedur, Betul. ya, penuh dengan SOP ya, sebelum turun ke laut melakukan aktiviti masing-masing ya. Terus paparan klip video itu tadi. Terakhir sebelum kita berpisah ni, perancangan masa hadapan tuan sedikit. Perancangan masa hadapan, okey. Pada masa ni kami cuba membuat permohonan through online. And then satu lagi kursus-kursus mungkin kami akan membuat secara online juga. And then yang last part itu apa ni? Kalau dulu kelas 9 ni orang bagi buku kan. Buku, kalau siapa yang pernah dapat itulah dia orang bagi buku macam pasport lah. Jadi kami mungkin insya-Allah masa akan datang ada dibuat ditukar macam yang dah macam apa ni, smart card. IC. Macam size IC itulah, macam smart card itu. Atau nanti akan dibuat bagi mereka yang untuk lesen kelas 9 ni. Baik ya. Mudah-mudahan perancangan tersebut di masa hadapan akan tercapai juga hendaknya. Betul. Ya. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Tuan Muhammad Faizal bin Haji Othman, iaitu Asisten Prinsipal Surveyor Pihak Berkuasa Maritim dan Pelabuhan. Terima kasih sekali lagi dengan maklumat yang telah dikongsikan. Dan insya-Allah kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.